Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Kembali mendengarkan channel Zulaika Roslan bersama dengan saya Zulaika. 3 Mac 2023. Ada yang sambut hari lahir ke hari ini? Selamat ulang tahun saya ucapkan. Ada yang sambut anniversary. Mana tahu anda kahwin tarikh 3 Mac 2003 ke kan? So, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Yang penting 3 Mac hari ini pun ada sales dekat platform-platform shopping online. Manalah tahu kalau anda suka shopping online kan. So, hari ini bolehlah shopping sekejap kan. Betul tak betul? So, seperti yang dijanjikan pada video semalam, hari ini saya akan cover 3 kisah seram penghantar makanan. Okey, penghantar makanan yang saya nak cerita ni dia tak semestinya Grab ataupun Foodpanda, tapi termasuk Mac Delivery dan sebagainya. Okey, jadi tanpa membuang masa, tekan button subscribe sekarang, aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik nak diceritakan kepada anda. Dan sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. Jom kita mulakan untuk cerita pada video kali ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama untuk 3 kisah seram penghantar makanan bertajuk Ditumpang Sesuatu. Okey, kisah yang terjadi kepada Basri. Okey, perkara ni berlaku sebenarnya time PKP. Semua orang tahu masa PKP yang pertama dulu, bukan kebanyakan, memang kita tak boleh keluar rumah dan hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu sahaja yang boleh ataupun dibenarkan untuk bekerja, dan salah satunya adalah penghantar makanan. Jadi waktu ni sebabkan kita tak boleh keluar pergi restoran nak makan ke apa, rezeki untuk rider penghantar makanan pada masa ni menurut Basri adalah sangat-sangat, boleh dikatakan alhamdulillah lah, agak tinggi jugalah rezeki diorang pada masa tu sebab ramai orang yang order online makanan. Okey, jadi masa PKP dia kata operation hour diorang memang sampai pukul 10. So disebabkan dia ni memang kerja hakiki dia penghantar makanan, jadi dia on Grab memang daripada pagi sampai 10. Dia utilize satu hari tu untuk bekerja lah, dia kata. Okey, kisah yang berlaku time PKP ni sebenarnya agak menyeramkan bagi Basri. Okey, suatu hari, okey, dia dapat order untuk hantar makanan ke kawasan yang sebenarnya bagi dia agak seram. Kawasan tu dia macam bukit and then macam ada hutan-hutan. Okey, siapa yang tahu tu tahulah dia kata dekat mana. Rasanya penghantar makanan banyak yang tahu. Tapi dah sebab rezeki masuk kan, so dia accept the job. Dan bila dia dah ready, makanan dah ready, dia terus pick up dan teruskan perjalanan dia ke rumah customer. So daripada restoran tu nak pergi rumah customer, dia kata ambil masa lebih kurang 10 minit. Jalan ni memang kebiasaannya agak sunyi. Kalau ada kereta yang lalu pun dia kata macam 1-2 je, tapi kebanyakan masanya memang sunyi. Tapi disebabkan PKP, kesunyian tu dia macam berganda-ganda tau, sebab memang tak ada kenderaan yang lalu lalang pada masa tu kecuali motosikal dia sahaja. Okey, dan dia punya niat itu adalah last order dia, sebab masa tu pun dia kata masa dia pick up order pun jam dah pukul 9.50 macam tu. So dia ngam-ngam dia hantar order tu, dia balik rumah lah, dia kata. Okey, dalam on the way dia nak pergi tu, rumah customer tu, dia kata memang tak ada apa-apa masalah pun yang berlaku. Dia dah sampai rumah customer, dia drop makanan dia, customer bagi tips lebih kat dia, alhamdulillah dia kata. Dan dia pun nak teruskanlah niat untuk balik ke rumah. Dalam perjalanan pulang ni, dia tak tahu kenapa dia kata rasa tiba-tiba jantung dia rasa macam berdegup laju tau. Okay, dia kata jantung dia macam berdegup laju secara tiba-tiba dan bulu roma dia macam meremang. Dia kata dia balik, dia memang lalu jalan yang sama sebab dia kata memang itu je lah jalan keluar yang dia boleh lalu untuk pulang ke rumah dia, and lebih convenient untuk dia lah. Okay, so dia kata tak tahu kenapa jantung dia tiba-tiba rasa macam berdegup laju, macam dia rasa berdebar-debar, dan disertakan dengan bau haruman yang sangat wangi tau. Dia kata macam wanginya tiba-tiba bau. Dalam otak dia fikir, mak ai wangi pula dah, bau apa ni kan. So masa yang dia dah terbau wangi ni, tiba-tiba bulu roma dia naik menegak tau. Dia kata dah meremang lah. Tiba-tiba dia rasa macam meremang, bulu roma dia dah naik tegak. Masa ni dia dah rasa tak sedar hati, tapi sebab tu je jalan balik dia, so dia pun macam tak apalah, redah je lah, doa macam doa tak ada apa-apa yang berlaku kepada dia. Tetapi kan, okey, dalam dia kusyuk layan perasaan dia macam dalam hati dia, ya Allah wanginya, janganlah ada apa-apa, sampai dia berdoa-doa macam tu. Tiba-tiba dia rasa motor dia bergegar daripada belakang. Macam tu. Okey. Dia rasa macam motor tu bergegar daripada belakang seolah-olah
ada pembonceng yang sedang menaiki motor dia. Okey, dia bukan pembonceng yang naik, dia bukan naik elok-elok, dia pijak tu, dia naik macam tak, dia rasa macam pembonceng tu macam gedebuk loncat atas motor dia, jadi motor dia rasa macam bergegar sekejap. Okey, so masa ni sebenarnya dia dah kecut perut, dia dah rasa macam kecut perut, ya Allah ya Tuhanku, apa benda pula dah ni. Jadi dia beranikan diri dia untuk toleh ke belakang dan lihat. Tapi masa dia tengok belakang dia toleh kat belakang dia tak tengok cermin pandang sisi ke apa, dia pusing ke belakang, kepala dia ke belakang dan lihat. Masa ni dia kata dia tak nampak pun apa-apa yang ada dekat belakang dia. Okey, so dia macam okeylah, tak ada apa-apa kat belakangku, alhamdulillah. Tapi sekarang ni dia kata, kenapa aku tengah turun bukit tapi motor aku perlahan dan berat. Sedangkan aku turun bukit ni, kalau aku turun bukit, kebiasaannya kalau kita turun bukit, kenderaan kita akan laju daripada biasa kan. Kalau kita tak payah tekan minyak, kita tak payah press handle motor tu pun, press minyak tu kan, pun kita boleh turun dalam keadaan laju. Tapi kenapa masa tu motor aku perlahan sangat, perlahan, dan sekarang ni terasa berat. Motor rasa macam berat, macam ada satu bebanan yang memang besar ataupun memang berat sangat lah dekat belakang dia sekarang ni. So rasa macam masa ni dah rasa macam ya Allah ya Tuhanku, apa benda pula dah ni. Jadi nak sedapkan hati sendiri, aku baca semua doa yang aku boleh baca. Aku baca semua doa yang aku boleh baca, ayat kursi, Al-Fatihah, semua aku baca. Dan secara tiba-tiba daripada cermin sisi sisi aku tu, aku boleh nampak ada sesuatu yang terbang pergi daripada motor aku. Sesuatu yang kelihatan seperti ponti, berbaju putih, rambut menggerbang, terbang pergi daripada motor aku dan menuju ke arah salah satu pokok yang ada. Daripada cermin tu aku nampak zup, dia terbang macam tu dengan sangat jelas. Dan masa ni sebenarnya motor dah semakin ringan dan tiba-tiba laju, sebab aku press minyak tak berhenti daripada tadi, jadi keadaan motor memang laju masa tu. Dan masa ni juga bau yang wangi tadi tu pun hilang. Dan alhamdulillah aku teruskan perjalanan pulang dan akhirnya aku selamat tiba di rumah lah. Masa ni dok fikir tau, ya Allah ya Tuhanku, baru jam 10 kot, kenapa kena ganggu macam tu lah. Mungkin kita tak pasti kan. So itu adalah pengalaman seram yang dialami oleh Basri sewaktu dia menjadi penghantar makanan ketika musim PKP. Cerita kedua dikongsikan oleh Zam dengan tajuk disergah ketika menghantar makanan. So dia kata peristiwa ni tak berlaku sewaktu PKP ke apa tak. Dia sebelum PKP. Jadi kalau sebelum PKP kan tak ada limit masa restoran untuk beroperasi kan. Jadi kena faham yang masa tu dia memang kerja lewat malam lah. So masa ni dia kata dia pernah dapat satu order di kawasan perumahan elit. Jadi kalau nak masuk dekat sini memang kena register dekat pondok pengawal lah. So bila dah dapat order, dia dah pick up, dia pun teruskan perjalanan dia dekat situ dan dia register di pondok pengawal. Sampai dekat pondok pengawal nak register, nak pergi dekat rumah customer tu, dia kata memang dia kena cari jalan jugalah, kena cari jalan dekat mana, and dia tak pernah sampai kat situ. Ni first time dia kata dia sampai kat situ, jadi memang agak dia slowkan kenderaan dia untuk lihat jalan, nombor-nombor jalan lah. So dia kata rumah dekat sini memang besar-besar, tapi setiap rumah dekat sini dia macam didiri atas tanah lot sendiri, sebab design rumah tak sama semua dan jarak rumah tu macam agak jauh. So macam satu bukit tu rumah tu, satu bukit ni rumah tu, macam tu lah dia kata. So kalau macam tu punya keadaan, tak payahlah kita cakap lagi kan dia punya keadaan sekeliling lain macam mana. Of course lah nampak macam hutan dengan pokok-pokok yang tinggi dan macam ada bukit-bukit sikit dia kata. So dipendekkan cerita, dah selesai dia daftar tadi tu, diteruskan perjalanan nak mencari rumah pelanggan dia tadi tu. Dia memandu, dia bawa motor dia dalam keadaan yang perlahan lah, sebab dia kata dia memang tak familiar dengan jalan tu, dengan kawasan perumahan tu. Sekarang dia kata dia dah jumpa jalan yang dia nak, jalan rumah customer dia. Dan masa ni dia kata baru dia perasan yang dia kena naik bukit sikit lagi baru dia sampai dekat rumah customer dia. So rumah customer dia dekat ujung atas bukit sikit lah.
Dan masa tu dia kata baru dia perasan yang rumah customer dia tu adalah satu-satunya rumah yang ada dekat situ. Kalau macam dekat bawah ataupun dekat jalan yang dia lalu tadi adalah 2-3 biji rumah dekat satu lorong yang sama, tapi rumah pelanggan ini hanya ada satu buah rumah saja di lorong tersebut. Masa tu jam dah pukul 11.50 macam itulah dia kata. Okey, so dia pun teruskanlah menaiki bukit tu dengan motor dia kan. Tiba-tiba dia rasa macam terkena ataupun macam ada lontaran batu terkena dekat bahu dia. Okey, dia rasa macam bahu dia dibaling batu. Dan disebabkan dia terkejut, dia kata memang sakit, walaupun batu tu kecil, terasalah agak sakit. So dia berhentikan motor dia dekat situ dan dia nak tengok siapa yang baling batu. Senang cerita dia kata, aku nak marah lah orang yang baling batu kat aku tu, macam kau tak ada kerja lain pula nak buat, nak baling-baling batu kat orang. Senang cerita macam tu lah. So dia pun toleh lah kanan sebab batu tu datang daripada arah kanan sebab terkena dekat dia punya bahu sebelah kanan kan. Jadi disebabkan macam mana nak cakap dia kata dia pandang arah kanan, okey, dalam kegelapan malam yang hanya diterangi oleh lampu jalan, dia pun melilaulah mata nak mencari siapa yang baling batu dekat dia. Padahal arah yang dia tengok sekarang ni adalah kawasan pokok-pokok ataupun macam bukit sikit dan pokok-pokok. Dia tengah tengok kawasan yang bukit-bukit lah, bukan kawasan rumah. Dia tengah tengok kawasan yang bukit-bukit dengan pokok-pokok. Okey. And masa ni sebenarnya dia kata disebabkan dia rasa macam terlampau marah dan tanpa berfikir panjang, dia pun turun daripada motor nak marah, nak pergi dekat arah satu pokok ni sebab dia ada nampak seorang budak tengah menyorok dekat belakang pokok tu. Okey, disebabkan dia rasa macam marah, dia tak fikir panjang, dia terus parking motor dia sekejap kat tepi bukit tu dan dia terus nak panjat sikit lah untuk pergi dekat pokok yang betul-betul hadapan dia, sebab dia nampak ada seorang budak tengah menyorok dekat belakang pokok tu. Dia kata dia tak nampak muka, sebenarnya dia nampak macam ada kain tu macam seolah-olah baju lah. Dia kata nampak macam ada baju. Masa dia nak daki bukit tu sikit, dia kata macam jalan macam licin, sambil-sambil tu mulut dia bising marah kat budak tu. Kau ni macam tak ada kerja lain je nak marah, nak baling-baling batu ke orang. Kau ingat tak sakit ke walaupun batu kau kecil? Sambil tu dia macam cuba nak panjat bukit kecil tu kan. Masa ni dia kata macam tanah tu memang agak licin, jadi macam susah juga dia nak panjat. Okey. Dan masa ni dia nampak yang budak tadi tu ataupun kain tadi tu seolah-olah terbang naik atas pokok. Dia berlari tinggalkan si Zam tadi tu, tapi dia bukan berlari, okey, dia bukan berlari macam budak-budak berlari takutkan orang marah, tapi dia terbang naik ke atas pokok. Zup. Okey, zup. Masa tu Zam dah hampir nak sampai dekat budak tu, dekat kain tu. Dan masa ni dia kata, ya Allah ya Tuhanku, barulah akal normal aku kembali. Okey, mana ada orang waktu-waktu macam ni dekat belakang pokok pula. Aku dekat depan pokok ni, dekat depan pokok, bukannya aku dekat dalam rumah orang. Dan masa ni sebenarnya aku dah terkejut. Aku tak berani nak pandang atas pokok tu, takut kan ada mata pula yang mandang aku. Aku terus patah balik sambil tangan aku meremang. Aku patah balik, aku kembali dekat motor dan aku tunggang balik motor aku sehinggalah aku sampai dekat rumah pelanggan aku tadi. 10 minit jugalah pelanggan aku tu tunggu selepas aku daftar dekat pondok pengawal. Sebab pengawal akan call pelanggan kan, bagi tahu ada orang nak datang kan. So dia kata 10 minit juga dia tunggu. Nasib baik customer dia tak marah. Okey, dah selesai dia hantar makanan, dia nak teruskan perjalanan pulang. Tapi masalahnya sekarang ni dia kata dia rasa takut nak lalu balik laluan tadi. Tapi itu je laluan yang ada. Jadi dia kata aku kentalkan hati, aku baca doa banyak, pandang hadapan dah tak pandang dah kiri kanan, dan alhamdulillah aku selamat keluar daripada kawasan perumahan tu dan aku terus balik. Tak jadi dah nak overnight ataupun nak overtime sebab masa tu dia kata memang dah rasa seram sejuk. Okey. Cerita terakhir yang dikongsikan oleh Muzaimi, dia merupakan seorang pekerja ataupun penghantar makanan untuk McDonald lah, Mac Delivery. Jadi dia ni buat kerja sambilan je sambil belajar ijazah, dan kejadian ni juga berlaku sebelum PKP. Okey. So dia kata masa ni dia sengajalah nak buat kerja lebih masa sebab esok tak ada kuliah. Dan McD pula malam-malam pun memang confirm ada order dia kata. Jadi bolehlah buat duit tambahan. Kalau hari-hari cuti macam ni bolehlah buat duit lebih sikit. Biasalah dia kata kan.
Okey. Tajuk yang dia beri adalah akibat tersalah rumah. Okey. So dipendekkan cerita, malam tu memang dia dah kerja lebih masa, so dia nak ambil last order dan nak balik lah. Dan kebetulan order tu dekat je, maksudnya order tu lebih kurang 10 minit je dia nak sampai dekat rumah pelanggan, dan dia patah balik lebih kurang 20 minit macam tu lah kalau tak ada apa-apa masalah kan. So dia boleh terus pulang ke rumah dia lah. Okay, so bila pesanan yang diorder oleh customer tadi dah siap, dia terus ambil dan dia terus gerak pergi ke rumah pelanggan. So rupanya dia kata rumah customer dia pada masa tu adalah sebuah kawasan perumahan, okey, terrace 2 tingkat yang baru saja siap. Okey, memang baru siap di-develop. Dia kata memang kawasan tu kawasan baru dan boleh dikatakan tak banyak penghuni lagi. Tak semua rumah yang ada dekat situ telah pun diduduki oleh orang lah. Okey. So, masa ni dia teruslah bonceng motor dia nak cari rumah customer dia. So, bila dia dah jumpa lorong, of course lah, lepas dah jumpa lorong, teruslah kita nak cari nombor rumah. Bila dah jumpa rumah je, dia teruslah bagi salam sebab customer dia masa tu adalah seorang yang beragama Islam lah. Tapi masa ni sebenarnya dia rasa pelik sikit sebab rumah yang dia tengok sekarang ni macam seolah-olah masih lagi belum ada penghuni, sebab dia nampak lagi kesan-kesan pembinaan yang masih belum dibersihkan. Dia boleh nampak lagi batu-batu, habuk, lalang semua tu, dia masih lagi nampak seolah-olah rumah tu memang baru siap dan belum ada orang masuk lagi. So dia pun dah bercek alamat dan dia nampak alamat rumah yang dia tengok sekarang ni memang sama dengan alamat orang yang masukkan order tadi tu. Jadi dia macam tak apalah, bagi je salam dulu sebab dia dah sampai depan rumah kan. So dia pun bagilah salam, dan masa ni sebenarnya dia nampak dari atas rumah, dari tingkap bilik, ada seorang gadis sedang mengintai. Okey. Jadi dia rasa macam, oh betul lah ni rumah yang aku nak hantar. Mungkin diorang baru pindah kot, diorang tak habis kemas lagi dekat luar ni. Dia rasa macam tu lah. So dia pun angkatlah tangan melambai-lambai kat perempuan tu sambil jerit, Mac delivery. Sebab dekat sebelah tak ada orang lagi. So macam tak apa kot kalau dia jerit kan, tak jadi masalah rasanya kot kan. So yang perempuan tadi tu, dia hanya melihat si Muzaimi ni tanpa sebarang reaksi. Daripada muka dia nampak macam dia tengok Muzaimi ni dalam keadaan yang macam kosong, macam tengok tapi macam tak ada niat nak pergi ambil ke apa. Masa ni sebenarnya si Muzaimi ni dah rasa macam geram pula lah aku dah dekat depan ni dah jerit, boleh pula engkau tengok aku macam tu je, at least menyahut lah. So disebabkan perempuan tu tak nak langsung bagi respon dan dia ni dah rasa macam marah lah sebab aku nak balik kan. Dia boleh pula buat ting tong dia dekat atas tu, tak tengok apa. So dia pun call nombor yang ada dekat receipt tu. So bila call, orang yang ataupun customer tadi tu, dia minta maaf sebab dia tersalah bagi lorong rumah. Okey, mula-mula rasa macam ya Allah boleh pula salah, tapi disebabkan lorong rumah tu sebenarnya dekat belakang saja rumah tu, so dia pun just naik motor, ada laluan tengah tu dia just potong dekat situ dan dia sampai kat rumah customer dan hantar makanan. Masa ni sebenarnya dia rasa marah tau, sebab apa? Perempuan yang dekat atas tadi tu boleh je dia buka tingkap dia, cakap dekat dia, sorry cik, salah rumah, saya tak order. Tapi dia boleh tenung si Muzaimi ni, macam tak ada rasa bersalah lah, tak ada rasa kesian lah, senang cerita macam tu lah. Okay, so bila dia dah sampai dekat rumah customer dia, dia bagi pesanan, customer dia bagi tips lah tambahan sebab dia lewat kan, sebab tersalah. So masa ni dia sengaja lah cakap, tadi dia salah rumah, customer tu macam sombong pula, tak boleh nak bagi tahu dekat dia salah rumah, dia boleh tengok je. Dia cerita macam tu lah dekat customer tadi tu. Dan apa yang customer dia tu bagi tahu masa tu adalah lorong sebelah masih belum ada penghuni. Hanya lorong yang customer dia duduk sekarang ni sahaja yang sudah mula dipenuhi oleh penghuni. So contoh lorong 11, lorong 10, lorong customer dia lorong 9 kan. Lorong 9 je dah mula dimasuki oleh penduduk. Lorong 10 masih belum lagi. So kalau belum ada penghuni, siapa pula perempuan yang dia tengok tadi kan? So dia macam tak puas hati tau. Dia kata, tak, aku memang nampak perempuan tu tengok aku dalam keadaan yang macam tak ada perasaan, tapi pada masa sama memang agak scary sebenarnya sebab dia tak buka lampu apa kan. So
dia ni pun macam aku tak puas hati, aku nak buat lagi sekali. So dia pun patah balik dekat lorong tadi tu. So dia jalan daripada ujung lorong, kan tadi dia potong kat tengah kan, nak dia jalan daripada ujung lorong tu, memang dia nampak semua rumah kosong, dan dia berhentikan motor dia sekali lagi di hadapan rumah yang tersalah tadi. Okay, so dia tengok balik atas tadi, dan memang dia nampak jendela tu gelap gelita. Dan masa ni tiba-tiba dia nampak sekali lagi perempuan tadi mengintai dia. So sekarang ni bila dia fokus betul-betul, barulah dia nampak yang perempuan tu berwajah agak seram. Okey, disebabkan dia rasa takut, dia terus pecut pulang balik ke MACD dan beres-beres untuk pulang. Sekarang ni wajah perempuan tadi tu memang jelas, dan dia masih lagi teringat, sebab second time dia pergi barulah dia tenung betul-betul wajah perempuan yang menyeramkan tadi. Okey, itu saja perkongsian 3 kisah seram penghantar makanan. Mungkin akan ada part 2 untuk kisah penghantar makanan ni. Sebenarnya banyak sangat kisah, tapi bukan dalam masa terdekat ni lah. Alright, jadi jangan lupa bantu saya tambah subscriber. 900 subscriber, masih lagi road, lebih kurang ada 15 orang lagi yang patut subscribe, baru saya dapat 900. Okay, sampai kita jumpa on the next video. Ingat, apa je yang berlaku kepada penghantar-penghantar makanan tadi anggap sebagai perkongsian cerita, jangan terlampau taksub. Kebenaran masih lagi milik Yang Maha Esa. Sampai kita jumpa hari Isnin. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin. Thank you so much guys. Bye.